Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nafas dan nyawa untuk kita meneruskan hidup kita yang sementara ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud dari penciptaan kita sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita pada kekurangan yang berlaku. Allah melipat gandakan bagi amalan kita yang sedikit untuk meraih rahmat dan kasih dan belas ihsan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Yunus ayat ke-43 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yanzuru ilaik أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Sampai situlah dulu. Dekat skrin ni duduk biru situ je. Tak. Silap baca sini. Baca di apa, kita tak tengok di skrin hari ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat ke-43 surah Yunus. Ayat ke-43 surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yanzuru ilaik." Dan di antara mereka ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan. Yakni mereka melihat. Kalau semalam ayat tentang mereka mendengar. Wa minhum man yastami'una ilaik. Okay, ayat semalam ceritakan tentang berkaitan dengan orang kafir, reaksi mereka terhadap dakwah Rasul. Okay. Di mana ayat semalam wa minhum man yastami'una ilaik. Ada orang yang baca, boleh dengar ayat Quran, dibacakan ayat Quran, dengar hadis yang sahih, dengar tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kira-kira cukup dah bagi dia untuk beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Apakah kamu boleh memperdengarkan orang yang pekak kalau mereka itu tidak berfikir? Mana ada orang dengar dakwah Nabi tapi mereka tidak beriman. Wa minhum man yanzuru ilaik. Ada di kalangan mereka bukan setakat dengar, dia tengok. Dia tengok apa yang Allah bagi kepada Nabi dari sudut akhlak yang baik, dari sudut mukjizat yang dibawa oleh Nabi. Dia nampak, dia tengok, tapi tetap juga tidak beriman. Sehingga Allah Ta'ala kata, afa anta tahdil umya. Maka engkau wahai Muhammad tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta. Juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan. Jadi bukan masalah Nabi tak tunjuk dak. Mereka ni tak nak tengok. Mereka ni buta daripada melihat kebenaran. Dia nampak apa yang Nabi tunjuk, tapi dia buta dari kebenaran. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, bukanlah mata buta, tapi hati yang tak nampak. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata yang buta, tapi hati yang tak nampak. Okey. Jadi ini keadaan yang berlaku kepada orang-orang musyrik. Lalu mereka tidak mendapat hidayah. Sebagaimana orang lain tengok benda yang sama dapat hidayah. Kalau orang lain tengok, betulnya dia dapat hidayah. Ada orang tengok dah tak dapat hidayah. Satu majlis yang sama, satu kelas yang sama, guru yang sama, tapi natijah mereka berbeza. Ada orang dapat hidayah, ada orang tak dapat hidayah. Lalu kita kata, tak aci lagi tu. Kita katalah,
Ada manusia ni dia suka berdebat, bersuka jidal. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Tak adil lah. Dia kata, seakan-akan Allah Azza wa Jalla ni, seakan-akan pada kefahaman mereka, ikut suka hati je tentukan orang ni kafir ke orang ni beriman. Pertama, Allah ni dia mentakdirkan. Kita dah sebut 4 tahap takdir, ingat tak? Recall balik, ulang kaji banyak benda, kadang-kadang kita ulang balik je. Ayat Quran ni pun sebenarnya banyak berulang-ulang supaya kita bertambah keimanan. Cuma kita je bila dah ulang-ulang jadi kata tak berasa. Kita lah ni media manusia lah ni, dia senantiasa nak benda baru. Benda lama dia anggap benda tu tak penting. Padahal Allah ni senantiasa ulang benda yang sama kerana pentingnya perkara tersebut. Kita dah sebut dah, keimanan kepada takdir, bahawa orang ni beriman, orang tu tidak beriman, dia tidak berlaku dengan zalim, secara zalim. Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak menzalimi sesuatu pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi apa sahaja yang berlaku dalam ketentuan Allah berlaku dengan hikmah, kebijaksanaan. Dia tidak berlaku dengan kezaliman. Kenapa orang ni kafir? Kenapa orang ni beriman? Ada hikmah, ada sebab yang Allah Ta'ala tentukan benda tu berlaku. Dan dalam saat Allah Ta'ala menentukan, Allah tidak berlaku zalim. Itu keimanan kita. Kita dah sebut 4 tahap takdir. Pertama, apa dia? Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir berlaku dengan ilmu Allah yang maha luas. Yang kedua, Allah mencatat benda yang ditentukan itu di Lauh Mahfuz. Sudah tertulis sebelum daripada kita lahir lagi. Maksudnya ilmu Allah ni meluasi sebelum berlaku, waktu dia berlaku, apatah lagi sesudah dia berlaku. Orang Syiah dia tak percaya benda ni. Orang Syiah dia tak percaya Allah tahu sebelum benda tu berlaku. Pada dia, sebelum benda tu berlaku, Allah pun tak tahu. Ni akidah yang dia panggil al-bada'. Ni benda ni tak betul lah. Tapi orang Syiah dia percaya gitu. Dalam kitab-kitab mereka sebut gitu. Kita orang Ahlu Sunnah beriman Allah tahu sebelum benda tu berlaku, malah sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Termasuklah yang ni beriman, yang ni kafir. Dan Allah tidak zalim dalam menentukan. Tahap yang ketiga, tidak akan berlaku sesuatu pun di bumi ini melainkan apa yang sudah ditentukan dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Tak akan berlaku melainkan apa yang Allah Ta'ala tulis. Okay? Kalau orang tu nak mati waktu bila, mati juga. Sebab saja berbeza. Tapi semuanya sudah berada dalam ketentuan Allah. Tahap yang keempat, tidak ada seorang pun yang terlepas dari takdir Allah. Mana semua manusia kena tunduk dalam takdir. Tak ada orang yang terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman dengan takdir menunjukkan kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dalam masa yang sama kita tidak menisbahkan kezaliman kepada Allah. Sama aja kita nak kata kenapa orang ni fakir, kenapa orang ni kaya, tak acilah. Tak. Ada sebab, ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan perkara tersebut.
Okey, ada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menentukan perkara tersebut. Kalau tidak, tak aci banyak benda kita akan kata tak aci. Kenapa orang ni mati kecil, orang ni umur dia panjang. Orang ni sempat beramal, orang ni tak sempat beramal. Kita tak tahu ilmu Allah tu meluas. Kita ni sekadar anak kecil yang hidup, tak tahu apa-apa. Tengok coklat nak coklat, tengok pisau nak pisau, tengok api nak api, tengok hujan nak main hujan. Tak cara dah ribut peti ke, benda tu berbahaya ke, panas ke, tajam ke, racun ke, mudarat ke. Tak cara. Kita ni anak kecil yang nak belakang. Tengok harta, nak harta. Umur panjang, nak umur panjang. Tengok apa tu, kesihatan, nak sihat belakang. Nak baik belakang. Padahal ibu bapa tu, dia tahu mana lebih baik untuk anaknya. Kamu tak semailah pisau tu nanti luka. Tak semailah hujan tu nanti demam. Tak. Dia tahu belakang. Sampai kadang-kadang dia pukul kita, ibu bapa lah. Dia rotan, dia cubit, dia marah, dia tegur untuk kebaikan kita. Sampailah umur kita dewasa, kita kata mujur ayah aku piak aku dulu. Mujur ayah aku rotan aku dulu. Mujur ayah aku tegur dulu. Pasal apa? Baru kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Tu pada seorang ayah yang mengenali anaknya. Maha suci Allah, dialah contoh yang tertinggi. Tidak ada yang sebanding dengannya. Walillahil mathalul a'la. Kalau ibu bapa dengan anak boleh kata lagu tu, bagaimana Allah yang maha mengasihi, dia merahmati hambanya lebih daripada seorang ibu atau bapa terhadap anaknya. Jadi kita katakan atas apa sahaja yang berlaku dalam hidup, Allah maha adil dan maha bijaksana. Dia tidak menzalimi seorang pun atas sesuatu pun. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kamu berlaku zalim sesama kamu. Jadi Allah ni kata dia telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Lepas tu di hujung hadis tu, kalau tiba-tiba seorang tu tak mendapat kebaikan syurga, janganlah dia cela melainkan dirinya sendiri. Sebab dia kalau dia tak beriman, jangan salahkan Allah. Allah tidak, dalam soal takdir, Allah tidak berlaku zalim. Malah Allah bagi kepada manusia kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berfikir. Allah hantar Rasul, Allah turunkan Quran, Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya supaya manusia itu beriman. Tapi kehendak Allah bahawa manusia tu boleh memilih sama ada beriman ataupun tidak. Jadi di saat dia tidak beriman, janganlah dia salahkan melainkan dirinya sendiri. Kerana Allah dah bagi macam-macam dah kepada dia. Macam kita lah. Kalau dah sampai ke hujung ayat kita, tiba-tiba sayang kawan-kawan dia ni semua dapat kerja yang baik. Dia seorang je tak dapat kerja, duduk jual siang malam, duduk pasar malam je contohnya, jual tepi jalan, warung, ataupun dia siapa tak ada kerja lah. Kawan-kawan dia semua hebat-hebat belakang. Jadi janganlah dia, kalau dia kata aku dulu buat apa lah, dia jangan menyalahkan cikgu aku dululah tak ajar, sekolah aku dululah tak. Pasal apa? Dalam sekolahmu tu orang berjaya ramai, mu je tak berjaya. Benar tak? Siapa dia nak salahkan? Dirinya sendiri. Jadi kalau seorang tu kata aku tak beriman kepada Allah sebab tak ada ruang aku nak beriman, tak ada alasan. Allah hantar Rasul, Allah turunkan Quran,
Allah bagi akal, Allah bagi hati, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi peringatan yang banyak. Semuanya sebab asbab untuk kita beriman. Tapi kalau ada yang tidak beriman, janganlah dia cela melainkan dirinya sendiri. Baik. Jadi maha suci Allah dari kezaliman. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan pada hari di mana Allah menghimpunkan mereka, yakni hari kiamat kelak, dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar 1 saat sahaja di siang hari. Ayat ini mengingatkan kita dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahawa manusia di hari kiamat akan merasakan bahawa kehidupan mereka di dunia ni sangat sekejap. Lelah ni sangat sekejap, berlaku dengan sekelip mata. Dan banyaknya masa yang kita habiskan untuk selain dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak masa kita ni dihabiskan untuk selain Allah. Masa sekejap je. Tak usah kata jauh, fikir kita je. Lah ni tengok-tengok umur 40 tahun. Weh lah, kita kata, weh lah 40 tahun dah aku. Orang sampai 60 tahun dia kata apa? Ish 60 tahun dah. Sekejap kan? Sekejap. Orang sampai 70 tahun pun dia rasa sekejap 70 tahun. Cuba bayangkan di saat mereka tu hidup lagi pun rasa lagu tu dah. Tiba-tiba mereka berada di padang mahsyar yang saat menunggu mereka jauh lebih lama daripada hidup mereka di dunia. Tempoh menunggu saja 50,000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50,000 tahun duduk di padang mahsyar. Masuk syurga pula 1 hari sama 1000 tahun. Jadi bagaimana perasaan dia bila tengok kehidupan dia di dunia? Sebab tu mereka kata, ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Berbahagialah orang yang gunakan masa yang singkat ini untuk kebaikan. Kita ni minta ampunlah dengan Allah pada masa-masa kita yang kita sia-siakan. Nastaghfirullahalazim. Kita ni tak ingat aja, dengar, ingatlah. Lepas tutup buku kat, balik rumah, tengok telefon, lupa balik. Allahul musta'an. Mereka kata apa? Seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar 1 saat sahaja dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Makna sekejap je. Datang tu sekadar nak kenal orang tu dengan orang ni je. Ay ya'riful abna'ul aba' wal qarabat ba'duhum li ba' kama kanu fid dunya walakin kullu mashghulun bi nafsihi yata'arafuna bainahum. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Jadi pada hari mahsyar mereka akan kenal baliklah. Cumanya setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan, dan tidak ada yang mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Rugilah orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan,
wa ma kanu muhtadin, dan mereka juga tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Itu terjemahan dia dalam tafsir Ar-Rahman, pimpinan Ar-Rahman. Okey, li'annahum khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat-sangat besar. Jadi nak balik ke dunia pun tak boleh, menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. No turning back, no U-turn. Tak boleh nak U-turn dah. Allahul musta'an. Istighfarlah banyak-banyak. Dengan di zaman kita ni serba kekurangan, serba sibuk, serba banyak ujian. Hak tahu dah pun kadang-kadang tergelincir lagi. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak, dan jika kami perlihatkan kepada kamu wahai Muhammad akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, bahasa mudah yang kita kata, sama ada Allah hukum mereka di dunia ataupun tidak. Mana Nabi wafat dalam keadaan mereka tidak dia hukum, tetap saja mereka akan kembali ke akhirat dan mereka akan menerima balasan di sana. Boleh faham ayat ni? Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, sama ada kami, imma ni sama ada lah. Imma terjemahkan sini jika. Kalau jika tu tak sedap mana bunyi dia. Sama ada tu sedap. Sama ada kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada kamu apa yang kami janjikan kepada mereka. Maknanya kalau tak beriman turun azab sebagaimana orang-orang terdahulu. Kami tunjuk kepada kamu wahai Muhammad azab yang menimpa orang musyrik kafir tu. Au natawaffayannaka, atau kami matikan kamu sebelum mereka ditimpa azab. Kamu tak nampak. Mana sama ada kami dahulukan azab atau kamu mati dulu. Fa ilaina marji'uhum, tetap saja tempat kembali mereka kepada kami. Thummallahu syahidun, kemudian Allah yang akan memberikan persaksian ala ma yaf'alun, pada apa yang mereka lakukan. Maknanya dia akan menerima balasan di hari akhirat. Jadi jangan bimbang. Apa yang orang lain buat, kita buat sendiri, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Okey. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita apabila kita kembali kepada Allah. Dan Allah lah yang menjadi saksi kepada kita apa yang telah kita lakukan di dunia, sama ada dari kebaikan atau keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak dah yang kita ni, banyak sangat benda-benda hak kita tahu tapi kita tak buat, atau Allah larang kita langgar, atau macam-macam lah. Ni banyak sangat. Jawapannya beristighfarlah. Nabi SAW suruh kita perbanyakkan istighfar. Istighfarlah banyak-banyak, mengingati hari kita akan kembali kepada Allah. Bawa bekal banyak tapi tak tahu boleh guna ke tak.
Takut beg je besar, isi kosong. Ada juga lagu tu dah. Bagnya kira besar, buka-buka isi kosong. Ataupun ada barang tapi tak bernilai, tak boleh nak guna. Ataupun berguna tapi diambil orang. Jadi habis semua. Tinggal duduk termanggu, menggigit jari. Allahul Musta'an. Kita minta bantuan dari Allah gitulah. Kalau tidak kerana ayat-ayat rahmat yang ada, ya Allah menunjukkan luasnya keampunan Allah. Ya Allah Ta'ala tunjukkan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Nescaya kita sangat takut untuk kembali kepada Allah. Kita mengharapkan kasih sayang, belas ihsan dari Allah yang maha agung, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya? Kalau tidak kerana rahmat Allah ni, malu dah kita. Nak mengajar pun malu, nak semayang pun malu, nak doa pun malu. Tapi kerana Allah tu Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasih, lagi maha pengampun, sehingga Allah benarkan kita untuk kita beramal walaupun kekurangan kita banyak, untuk kita mengajar walaupun kesalahan kita banyak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Mahsyar ni berat, akhirat ni berat. Kita di dunia ni leka, banyak leka. Sampai hari akhirat, bila kita nak sedar, Allah Ta'ala kata, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kita ni lalai, nak cari banyak. Sampai bila? Sampai kita masuk kubur baru khabar. Itulah kita, manusia. Kita lah tu, bukan orang lain kita. Yang Allah Ta'ala sebut tu tentang kita, manusia yang senantiasa lalai dan lupa. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kita lah kena banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak beramal. Dalam kita tahu, macam kita kata tadi lah, beg je besar kita ni, beg besar, tapi isi kita tak tahu. Kalau tak bawa beg langsung lagi berat. Kalau orang tak beriman, dia tak ada beg langsung. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah Ta'ala tak timbang pun. Hak dia bawa tu tak ada apa pun yang dia bawa tu. Allahul Musta'an. Baik, fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Kemudian Allah lah yang menjadi saksi kepada apa yang mereka kerjakan. Walikulli ummatir rasul, dan bagi setiap umat itu ada rasul. Tiap-tiap umat ada rasul. Ini rasul ni menjadi hujah bagi kita. Fa idza jaa rasuluhum, dan setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, qudiya bainahum bil qist, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil. Wahum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Disebut dalam tafsir, fakullu ummatin tu'radu 'ala Allah bihadrati rasuliha. Setiap umat waktu menghadap Allah, mereka ni dihadapkan kepada Allah dengan kehadiran rasul-rasulnya. Setiap umat dihadapkan kepada Allah dengan rasulnya sebagai saksi. Wa kitabu a'maliha, dan didatangkan kitab amalannya. Min khairin wa syarrin mawdu'un syahidun alaihim, dan kitab itu diletakkan sebagai saksi ke atas mereka. Wa hafazatuhum minal malaikah syuhudun aidan, kemudian malaikat-malaikat pencatat juga hadir untuk memberi saksi.
ummatun ba'da ummah. Satu umat demi satu umat. Diadili. Rasul ada, malaikat ada, kita ada. Mu beriman, Rasul, mu sampai ke dak? Aku dah sampaikan. Malaikat, betul ke dak? Betul. Apa yang dia buat, dia tak dengar Rasul dia. Ni aku catat. Dia buat maksiat, aku catat. Bapa orang mamu larang, Nabi tak bagi tahu, Nabi dah bagi tahu. Semua persaksian mereka. Fa idza jaa rasuluhum, apabila datang rasul mereka menjadi saksi, qudiya bainahum bil qist, diadili mereka, dihukum mereka dengan keadilan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Okey. Dan kita adalah umat yang pertama akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk sekalian umat. Okey. Jadi mahsyar ni berat. Mahsyar ni berat. Akhirat ni berat. Kita dengar aja macam dengar tu cerita, macam kita dengar cerita. Realiti tu tak sampai lagi. Bila dah sampai realitinya, Allahul musta'an. Lah ni sedaplah dengar cerita ya. Benda tak berlaku lagi dengar cerita. Tapi bila dia berlaku, orang hak bersiap dah pun dia akan takut. Apatah lagi kita hak tak cukup persiapan. Para rasul pun takut. Apatah lagi kita. Orang-orang soleh pun takut. Semoga Allah Ta'ala dengan ketakutan kita terhadap akhirat di dunia mengamankan kita dari ketakutan di hari akhirat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang Allah Ta'ala lindungi dia, wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan dan mereka tidak pula bersedih. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa. Sebab apa? Sebab dia dah takut di dunia. Allah tak bagi ketakutan di hari akhirat. Tapi kalau atas dunia ni tak takut, maka dia akan sangat takut di hari akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni kita, memayungi kita dengan belas ihsannya, menjadikan kita sebahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah naungan panjinya liwaul hamd. Semoga Allah menampakkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang yang salih insya-Allah. Kita berhenti setakat itulah insya-Allah. Kita akan sambung besok hari ayat ke-48. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.